Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, selamat tengah hari. Hari Isnin hari tu awak dah belajar kembangan satu kurungan atau satu ungkapan lah. Hari ni saya akan ajar awak kembangan dua ungkapan ataupun dua kurungan. Terdapat beberapa cara kita nak buat ni. Salah satu cara iaitu anak panah ni lah. Iaitu kita buat pendarapan kan. Okey, ini salah satu cara. Okey, cara yang kedua adalah cara buat garisan. Garisan satu melintang, garisan dua adalah menegak. Okey, cara ni yang paling senang untuk awak apply bagi kembangan dua ungkapan. Okey, dekat sini kita akan ambil lah kurungan yang pertama, 2x positif 3. Kita jauhkan sikit supaya kita dapat kira lah kejap lagi. Yang sini pula 3x bersama dengan positif 4. Awak nak letak mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okey, maknanya satu kurungan tu kita ada dua operasi. Okey, dua nombor. Okey, jadi kat tengah tu adalah darab. Okay, maknanya sebab dalam kurungan kan maksud dia darab. Okey, sampai situ okey Okey, sekarang kita akan cari nilai di sini. Okey, macam mana kita nak cari nilai? Macam biasalah, kita ada 3 sifat, iaitu yang pertama kita mesti selesaikan dulu Okey, yang pertama adalah simbol, yang kedua kita selesaikan nombor, dan yang ketiga barulah kita selesaikan huruf. Okey, tengok yang pertama ni. Kita nak cari kolom yang pertama kan? Okey, so sekarang dia melibatkan nombor berapa? Dekat tempat tu. Nombor 2 dan 3. Betul tak? 2x dengan 3x. Betul tak? Okey, cuba tengok tu. Okey, kat sini ni kita nak cari macam mana? Tengok dia melibatkan 2x dan juga 3x. Nampak tak? Okey, kita berbalik kepada sifat. Mula-mula kita nak selesaikan apa? Simbol tak ada. 2 dengan 3 tu tak ada simbol. Tak ada positif, tak ada negatif. Betul tak? Okey, jadi kita terus dengan nombor. Jadi 2 darab 3, awak akan dapat 6. Okey, dah habis nombor, kita akan teruskan dengan huruf. X darab X, awak akan dapat X kuasa 2. Okey, sampai situ harap fahamlah. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada tempat yang kedua. Sini petak ni adalah petak jawapan ya. Okey, tempat yang kedua kita ada positif 3 dengan 3x. Simbol dia, first kali kita keluarkan simbol plus ataupun positif. Yang kedua kita tengok kepada nombor 3 darab 3. Awak dapat 9. Okey, 3 darab 3 awak dapat 9. Alright, lepas tu huruf hanya ada satu saja, X. Jadi kita terus tulis huruf X. Boleh ya sampai situ? Okey. Kalau ada huruf lain, baru kita tulis huruf lain. Sekarang hanya ada X sahaja. Okey, kita pergi kepada tempat yang ketiga, iaitu yang bawah ni. Yang bawah ni cuba tengok. Okey, dia melibatkan 2x dengan juga positif 4. Sama macam tadi, first kali kita keluarkan dulu simbol. Simbol apa yang ada kat situ? Positif. Okey, lepas tu nombor 2 darab 4. Awak dapat 8x sahaja. Alright, boleh sampai situ? Okey, seterusnya kita akan pergi yang last kali, iaitu di tempat sini. Alright. Okey, situ melibatkan positif 3 dengan positif 4. Tapi operasi darab. Tengok betul-betul. Okey, mula-mula kita keluarkan dulu simbol. Plus. Positif jadi positif. Sama charge, awak akan dapat positif.
Ingat lagi sifat-sifat integers? Sifat-sifat integers ni sama saja. Awak belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 2 sampailah awak masuk U pun tetap sama. Sama charge adalah positif. Tak sama charge adalah operasi ataupun simbol negatif. Okey, itu yang awak dah belajar. Tolong jangan lupa. Okey, untuk yang ni positif, awak akan dapat positif. Lepas tu kita akan ambil nombor. Okey? Kita akan okey, simbol dah, kita akan ambil nombor 3 darab 4. Awak akan dapat awak akan dapat 12, sorry. Awak akan dapat 12. Okey, so sampai situ dah settle belum? Belum lagi. Sebab apa? Kita masih tak keluarkan, kita masih tak kembangkan soalan ini. 2 ungkapan algebra ni. Okey, kita akan buat sama dengan kat situ. Sebab ruangan jawapan tu kita nak tulis jawapan. Alright? Kita buat sama dengan. Okey, cuba tengok. Ada tak huruf yang sama? Ingat huruf yang sama mesti betul-betul sama. Kalau 1X, dia 1X. Kalau 2X, dia ada 2X. Okey, cuba tengok kat sini. Ada tak huruf yang sama? Okey, positif 9X dan positif 8X. Bulatkan dia. Okey? Supaya awak tahu awak nak ambil yang mana, jadikan jawapan. Yang kita tak bulatkan, kita terus keluarkan. Sebab itu memang dah final punya jawapan. Okey? So sekarang 9X dengan 8X. Ingat ungkapan algebra, huruf yang sama kita boleh selesaikan. Kita keluarkan dulu yang tidak berada dalam bulatan. Inilah jawapan yang sebetulnya. Okey, 6X kuasa 2 dengan 12. Okey, jadi kita akan selesaikan yang dalam bulatan. Sebab yang tengah kita tak dapat lagi. 9X tambah positif 9 tambah positif 8. Awak dapat? Dapat berapa? Positif 9 tambah positif 8. Awak dapat berapa? 17. Awak akan dapat 17X. Ingat bukan 17X tapi positif 17X. Jangan tulis 6X kuasa 2 tambah 17X. Tak ada operasi. Tak boleh, salah. Jadi, awak kena tulis macam 6X kuasa 2 tambah 17X tambah 12. Okey? Okey, ini cara yang paling senang untuk awak ikut. Jangan buat careless. Okey, macam cara di atas tu saya akan tunjuk juga lepas ni. Tapi ikut awak lah. Awak nak guna cara ni ke, cara yang kedua ke. Yang mana awak rasa senang. Okey? Boleh tak? Kalau yang ni kita kedudukan kat mana pun tak kisah. Contoh awak nak letak kat atas ni 3X tambah 4. Tak ada masalah. Bawah ni 2X tambah 3. Tak ada masalah. Jadi susunan dia kat mana pun tak ada masalah. As long as awak jangan letak 2X, 3X. Tak boleh lah. Okey. Ini cara satu. Okey. Saya jawab cara satu. Okey. Cara dua. Saya akan ajar juga cara 2. Tapi kalau awak rasa senang, awak boleh guna cara 2. Cara 2 ni daripada dulu lagi lah. Cara 1 tu macam bila kita nak fikirkan untuk senangkan awak faham. Okey, ini cara 2. Okey, ini adalah cara gambar raja, cara anak panah. Cara anak panah. Dalam persamaan yang sama. Okey, untuk yang pertama tu kita ada 2 ungkapan 2 sebutan. 2X tambah 3. Yang kedua pun kita ada 2 sebutan. 3X tambah 4. Itu sebutan dia. Jadi setiap sebutan tu mesti kita darabkan. Macam mana awak nak buat? Okey, ini fungsi dia gambar rajah anak panah. Okey?
kita buat 2 titik. Okey, yang pertama dan juga sebutan yang kedua. Okey, yang pertama titik tu akan pergi ke 3x dan juga satu lagi titik akan jadi 4. Positif 4. Sama je macam yang positif 3 ni, dia akan pergi pun tempat yang sama sahaja. Okey? Macam mana awak nak buat pula? Macam biasa, operasi darab. Sebab yang first pun awak dah belajar tu operasi darab. Okey, 2x. Cuba tengok. Darab 3x. Yang pertama, darab yang pertama. Okey. Patah balik kepada 2x. Sebab ada satu lagi anak panah. Okey, 2x darab positif 4. Positif tu kena ada sebab nanti senang untuk awak letak simbol dia. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada positif 3 pula. Sebab dah habis kan. Positif 3 darab 3x. Okey, dan last sekali kita patah balik jadi positif 3. Kurungan jangan lupa. Jarakkan sikit supaya awak tak confuse. Darab dengan positif 4. Okey. Sampai situ okey? Okey, macam biasa kita darabkan saja. Simbol, mula-mula kita tengok simbol. Yang kedua nombor. Yang ketiga adalah huruf. Okey, kita tengok yang pertama. Tak ada simbol. Terus kepada nombor. 2 darab 3, 6. X darab X, X kuasa 2. Okey, yang kedua kita ada positif. 2 darab 4, 8. X. Ini pun kita ada positif. 3 darab 3, 9. X. Okey, yang last sekali positif. Okey, saya terlupa nak letak positif. Okey, positif. Kita dapat positif. 3 darab 4, 12. Okey, ingat betul kurungan tu maksud dia darab. Operasi darab. Okey, kita tengok yang ni. X yang sama. Kita boleh selesaikan. Dapatlah positif 17. X. Dengan 12. 6x dengan 12 memang tak boleh buat apalah. Kan? Okey. Cuba kita tengok, kita bandingkan dengan yang kita dapat tadi. Sama ke tak? Sama kan? Okey. So, yang mana awak nak guna, boleh, tak ada masalah. Apa-apalah yang awak rasa senang untuk awak guna. Tapi saya lagi prefer cara satulah. Okey, yang seterusnya, kita cuba lagi satu. Yang ni awak yang buatkan. Y tolak 3. Kurungan yang pertama adalah Y tolak 3. Kurungan yang kedua adalah okey, Y tolak 3. Kurungan yang kedua okey, kurungan yang kedua Y tolak 3. Okey. Sorry tadi tak nampak. Okey, Y tambah 1. Y tolak 3. Okey, tengok Okey, sorry. Ada gangguan sikit. Y tambah 1. Y tolak 3. Macam mana? Cuba kira. Kira dulu. Okey. Cuba kira dulu macam mana. Okey, kita akan selesaikan sama-sama. Jadi, Y tambah 1. Y tolak 3. Yang tu, yang first saya nak letak Y tolak 3. Y tambah 1 kat bawah. Okey, cuba tengok betul-betul operasi apa? Darab. Okey, Y darab Y. Yang pertama. Cuba tengok. Kolom yang pertama, baris yang pertama. Awak dapat macam mana? Y darab Y. Macam mana nak buat ni? Menunggu jawapan awak ni lambat. Okey, so Nourish 2 UKM dapat jawab soalan ni. Nanti claim dengan saya hadiah
bila nak ambil modul 2 nanti. Okey, betul jawapan Nurish. Y kuasa 2, Y darab Y. Okey, yang ni pula kolom yang bawah ni. Kolom yang tepi tu, okey, negatif 3 darab Y. 3Y. Okey, kolom yang bawah positif. Okey, Y darab 1 Y ataupun 1Y. Boleh, tak ada masalah. Okey, yang last sekali adalah negatif 3 dengan positif 1. Negatif positif, awak akan dapat negatif. Yes. 3 darab 1, 3. Okey, lepas tu kita buat sama dengan kita nak kira jawapan. Okey. Macam yang Nurish kata tadi, jawapan dia Y kuasa 2 tolak 2Y tolak 3. Yes, betul. Okey, yang sama kita bulatkan. Yang itu kita tambah 1 lah. Supaya lah awak nak buat kan. Okey. Lepas tu, kita akan... Okey, saya dah tu negatif 3 tak dapat. Okey. Positif 1, negatif 3. Plus 1 awak akan dapat berapa? Okey, kita keluarkan dulu yang kita tak bulat. Y kuasa 2 dengan negatif 3. Negatif 3 tambah 1 dapat berapa? Kita nak cari yang tengah. Jadi, kita akan dapat negatif 2Y. Kalau tak letak Y, salah. Okey, ingat betul sebab ramai yang careless. Kadang-kadang tak letak simbol tambah tolak. Kadang tak letak apa tu Y. Kalau awak tak letak Y, dia sama saja macam negatif 3. Negatif 2, negatif 3. Itu nombor biasa saja. Okey. Saya harap awak tak buat careless lah. Okey, saya dah tol macam mana dapat 3 tu. 3, negatif 3 tu sebab negatif simbol. 3 darab 1, awak dapat 3. Okey, saya dah tol. Saya harap awak faham yang tu. Okey. Okey, untuk seterusnya... Kita pergi kepada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah melibatkan luas lah. Okey, kita ambil persekitaran lah, segi 4. Sama, segi 4 tepat. Itu yang paling menunjukkan kurungan lah. Okey. Okey, dalam segi 4 tepat kita ada 2, iaitu luas dan juga panjang. Okey, apa rumus segi 4 tepat? Formula dia panjang darab lebar. Luas dia lah kan. Panjang darab lebar. Let's say lah, saya bagi awak satu kotak. Segi 4 tepat. Di mana... mana soalan saya ni? Kat belakang ni. Okey, di mana... Lebar dia adalah 3pi tambah 2. Panjang dia pula 5pi tolak 4. Alright. Kira luas bagi segi 4 tepat di atas. Macam mana nak buat? Siapa nak jawab? Siapa jawab, saya bagi hadiah ya. Nanti claim masa ambil modul kedua. Alright. Okey. Siapa nak jawab? Saya cakap dulu luas segi 4 adalah lebar darab panjang. Saya bagi lebar 3pi tambah 2 lah. Panjang tu 5pi tolak 4 lah. Okey, saya terus masukkan dalam formula. Haikal baru join. Selamat datang kepada yang baru join Yang ini kita dah setengah jam dah kelas. Jadi tak apa. Tumpu je yang last kali ni sebab sama saja. Cuma yang ini penyelesaian masalah. Okey. Siapa-siapa yang baru masuk tu tengok je yang last ni. Sebab apa? Sebab ni penyelesaian masalah yang sama saja yang kita belajar setengah jam yang lepas. Cuma dia macam soalan yang ni lah, soalan yang berulang lah. Jadi yang dah faham, kukuhkan lagi awak punya ni lah, awak punya pengetahuan. Okey, so siapa nak jawab soalan ini? Okey. Ada lagi orang join.
dah nak habis. Tak apa, saya akan videokan benda ni. Jadi saya akan share balik supaya semua orang dapat lah. Yang tak faham boleh DM saya je lah. Nanti saya ajar personal. Tak ada masalah. Okay? So, jawapan dia. Siapa nak bagi jawapan yang ni? Dah dapat jawapan belum? Lama menunggu awak punya jawapan ni. Okey, kita dah dapat pemenang iaitu Alia. Okey. Okey, kita buat dulu satu garis melintang dan juga menegak. Okey, lepas tu kita letaklah nombor tu. 3P. Okey, jarakkan sikit. Supaya senang awak kira. Tambah 2. 5P tolak 4. Operasi kat tengah adalah operasi apa? Darab. Okey. Operasi kat tengah ni operasi darab. Okey. So, macam biasa kita kira satu-satu. Simbol tak ada. Jadi kita terus dengan nombor. Nombor dia macam mana? Okey, nombor dia macam mana? 3 darab 5, awak akan dapat 15. P darab P, awak akan dapat P kuasa 2. Alright. Okey. Lepas tu kita pergi yang bawah pula. Tak apa yang mana pun. As long as awak punya pengiraan tu betul. Okey, negatif kita ada. Lepas tu kita tengok nombor 3 darab 4, 12 dan juga P. Okey, yang seterusnya yang ni ada simbol tak? Ada. Plus 2 darab 5, 10 P. Okey, yang seterusnya yang bawah sekali kita tengok kita ada dua simbol, plus dan juga minus. Maknanya positif dan juga negatif. Awak dapat negatif, tak sama charge, negatif. 2 darab 4 awak dapat 8. Okey, lepas tu bolehlah kita buat sama apa? Sama dengan. Yes, kita nak tulis jawapan dah. Okey, lepas tu nak buat macam mana jawapan? Okey, bulatkan huruf yang sama. Ataupun ungkapan yang sama. Jadi yang tak sama tu kita terus keluarkan sebagai jawapan 15P kuasa 2 dengan minus 8 ataupun negatif 8. Okey, yang seterusnya selesaikan. Positif 10 tolak 12. Awak dapat berapa? Ada RM10, bayar hutang RM12. Hutang RM12, bayar RM10. Ada lagi berapa? Awak ada hutang lagi tak? Ada. Hutang berapa? 2. Jadi awak nak tulis macam mana? Dapat negatif 2 kan? So nak tulis macam mana negatif 2? Macam mana nak tulis? Ada orang lagi nak join. Okey, negatif 2P. P jangan lupa. Kalau lupa memang salah. Okey. Okey, jawapan dia 15P kuasa 2 tolak 2P tolak 8. 10 tolak 12 awak dapat negatif 2P. Mesti ada simbol atau operasi ya. Kalau tak ada operasi itu salah. Okey. Itu saja daripada saya. Saya harap awak fahamlah. Nanti jangan lupa buat kuis dekat Google Live Worksheet. Ada 2. Tolong jawab betul-betul. Fikir betul-betul. Masa yang awak nak ambil berapa lama pun suka hati awak. 6 jam sekalipun suka hati awak. As long as awak dapat jawab dan faham dengan baik. Okey? Itu saja daripada saya. Jaga diri. Semua. Okey, itu je. Terima kasih. Bye.